Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid tahun 5. Bertemu kembali bersama saya Cikgu Suhaida dalam PDPR Sains pada hari ini, hari Khamis 24 hari bulan Jun 2021. Okey, untuk hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu tajuk haiwan. Okey. Tajuk subtopik adalah kemandirian spesies haiwan. Okey, saya harap murid-murid dapat buka buku teks topik 3.0 haiwan iaitu kemandirian spesies haiwan. Okey, saya harap murid-murid sudah bersedia untuk menuntut ilmu pada hari ini dan murid-murid bersemangat untuk menimba ilmu dan semoga kita dipermudahkan dalam menuntut ilmu. Okey, tajuk kemandirian spesies haiwan. Okey, kita teruskan. Okey, tajuk 3.0 iaitu haiwan. Okey, kita akan sentuh topik menyatakan maksud kemandirian spesies haiwan. 3.1.2 iaitu mengelas contoh dan ciri-ciri tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri daripada musuh. Okey, jadi standard kandungan adalah 3.11 dan 3.12. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat menyatakan maksud kemandirian spesies dan mengelas contoh dan ciri-ciri tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri daripada musuh. Okey, ini adalah dalam buku teks. Murid-murid boleh buka buku teks unit 3 iaitu haiwan. Okey, kita lihat buku teks. Okey, tentang cerita tentang seekor ketam dan 2 ekor bangau. Burung bangau. Okey. Okey, kita baca sama-sama. Okey, tidak mudah untuk menyerang saya kerana saya ada sepit yang besar dan tajam. Wah, sungguh keras cengkerang kamu, Belangkas. Cengkerang inilah perisai saya. Okey, di sini dia menceritakan tentang 2 ekor haiwan yang mempunyai ciri-ciri khas iaitu mempunyai sepit dan mempunyai cengkerang yang keras. Okey, di sini ada musuh yang ingin menyerang 2 ekor haiwan tersebut, tetapi haiwan tersebut dapat melindungi dirinya dengan menggunakan ketam menggunakan sepit, manakala Belangkas dia menggunakan cengkerangnya. Okey, jadi di sini apa itu kemandirian spesies? Kita akan masuk tajuk apa itu maksud kemandirian spesies. Okey, maksud kemandirian spesies ialah satu cara yang dilakukan oleh haiwan untuk melindungi diri daripada musuh. Maknanya dia mempunyai ciri-ciri khas dan ciri-ciri tingkah laku khas yang membantu dia melindungi diri daripada musuh. Okey, itu adalah maksud kemandirian spesies. Iaitu cara yang dilakukan. Cara haiwan tersebut lakukan untuk melindungi diri daripada musuh. Jadi, itu adalah topik yang kita akan sentuh pada hari ini. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh ketam. Dia mempunyai cengkerang keras dan sepit yang besar dan tajam untuk menakutkan musuhnya iaitu burung bangau. Okey, jadi dia takutkan musuhnya dengan menggunakan penyepit. Jadi burung bangau itu tidak akan berani mengganggu ketam tersebut. Okey, kemudian Belangkas. Contoh lain kat sini kita tengok Belangkas. Okey, cengkerang dia terlalu keras dan burung bangau tu tidak dapat mengganggu dia. Okey, jadi cengkerang yang luar ni melindungi badannya di dalam. Okey, jadi ya itu adalah cara-cara dia memastikan kemandirian spesiesnya. Okey, jadi ciri-ciri khas dan tingkah laku ketam dan Belangkas ini dapat melindungi diri daripada musuh. Okey, kemudian kita tengok kat sini
Dalam topik kemandiran spesies ini, kita akan membincangkan dua cara bagaimana haiwan memastikan kemandiran spesies, iaitu cara yang pertama, haiwan tersebut mempunyai ciri-ciri khas. Cara yang kedua, haiwan tersebut mempunyai ciri-ciri tingkah laku khas. Okey, ciri-ciri khas dan ciri-ciri tingkah laku khas. Okey, untuk memastikan spesies dia dapat terus hidup dan tidak diganggu oleh musuh. Okey. Jadi kita akan bincangkan satu persatu. Okey, pertama, ciri-ciri khas haiwan. Kita akan ceritakan tentang bagaimana ciri-ciri khas haiwan yang dapat membantu haiwan tersebut memastikan kemandirian spesiesnya. Okey, jadi kita tengok satu, ketam. Okey, ketam dia mempunyai ciri-ciri khas cengkerang yang keras dan sepit besar dan tajam untuk menakutkan musuh. Okey, jadi itu adalah ciri-ciri khas ketam. Okey, jadi ketam ni dia mempunyai sepit dan penyepitnya besar dan haiwan tersebut tidak akan berani mengganggunya. Dia akan dapat menakutkan musuh di sekitarnya. Okey. Kura-kura. Okey, kura-kura menggunakan cengkerang yang keras untuk melindungi diri dengan memasukkan badannya ke dalam cengkerang apabila menyerang musuh. Okey, ciri-ciri khas dia, kura-kura ialah mempunyai cengkerang yang keras. Okey, tingkah laku khasnya adalah memasukkan anggota badannya ke dalam cengkerang. Itu tingkah laku. Ciri-ciri khas cengkerang yang keras. Okey, cengkerang yang keras ni adalah ciri-ciri khas dia. Tingkah laku dia memasukkan kepalanya dan badannya ke dalam cengkerang. Itu tingkah laku. Berbeza ciri-ciri khas dan tingkah laku haiwan. Okey, jadi yang kedua, okey, golongan tebuan, lebah dan lipan. Okey, dia adalah haiwan yang mempunyai sengat. Okey, lebah, tebuan dan lipan mempunyai sengat yang boleh mengeluarkan bisa yang boleh menyakitkan musuh. Okey, jadi dia menggunakan ciri-ciri khas sengat ini untuk menakutkan musuh. Bukan menakutkan lagi, dia akan sengat sesiapa sahaja yang mengganggu dia. Okey, jadi tujuan dia untuk memastikan kemandirian spesies dia ataupun memastikan spesiesnya dapat terus hidup dan tidak akan pupus. Okey, maksudnya tidak akan pupus. Bila pupus ni maknanya dah tak ada dekat muka bumi. Jadi cara dia melindungi diri daripada pupus, dia mempunyai ciri-ciri khas dan tingkah laku khas. Okey, jadi dia mempunyai sengat. Tebuan mempunyai sengat, lebah dan lipan. Banyak lagi haiwan, contoh haiwan yang lain selain yang saya tunjukkan dalam gambar ataupun di dalam buku teks. Okey, ada lagi haiwan-haiwan yang punya sengat selain gambar 3 yang saya tunjukkan. Okey, kemudian kita tengok kumbang. Okey, kumbang, pepijat, lipas. Okey, ini adalah kumpulan yang mengeluarkan bau busuk. Okey, dia mengeluarkan bau busuk. Okey, ini adalah kumpulan yang mengeluarkan bau busuk. Okey, selain pada pepijat, kumbang, lipas, ada lagi haiwan-haiwan yang mengeluarkan bau busuk seperti skang. Okey, skang. Pernah dengar skang? Dia warna hitam. Okey, dia akan mengeluarkan bau busuk. Okey, skang. Okey, ulat gonggok. Kan ulat gonggok kalau kita pegang kan dia berbau busuk kan. Okey, itu adalah ciri-ciri khas yang ada pada haiwan tersebut ataupun haiwan yang saya tunjukkan ini. Okey, pepijat, kumbang dan lipas ni dia akan mengeluarkan satu bau yang busuk. Yang menyebabkan musuh tidak akan mendekatinya, tak suka dekat dengan dia sebabnya berbau busuk. Jadi itu cara-cara dia melindungi diri dia daripada musuh. Ataupun dia memastikan spesies dia akan terus hidup dan tidak akan pupus. Okey, kemudian kita tengok rama-rama. Okey, rama-rama ni dia mempunyai badan yang sayap yang unik, yang mempunyai corak. Okey, corak yang menyerupai mata. Okey, jadi corak yang menyerupai mata pada bahagian sayapnya boleh mengelirukan musuh. Okey, jadi rama-rama mempunyai corak yang menyerupai mata pada bahagian sayapnya. Okey, ini boleh mengelirukan musuh. Okey, itu cara-cara dia memastikan kemandirian spesiesnya dengan ciri-ciri khas yang ada pada sayapnya. Okey.
Okey, kemudian kita tengok ikan arapaima dan buaya. Okey, ikan arapaima dan buaya ni dia mempunyai sisik, ciri-ciri khas sisik yang keras. Yang boleh melindungi dirinya daripada kecederaan. Okey, jadi selain itu, buaya juga dia mempunyai gigi yang tajam yang mampu menggigit musuh dan memakan mangsa. Jadi gigi yang tajam ni adalah ciri-ciri khas dan kulit yang keras ini juga adalah ciri-ciri, sisik yang keras ini juga adalah ciri-ciri khas yang ada pada buaya. Okey, begitu juga dengan ikan arapaima. Okey, sisik dia sangat keras. Okey, dia dapat melindungi daripada dirinya daripada kecederaan disebabkan musuh-musuh di sekelilingnya. Okay, itu adalah cara buaya dan ikan arapaima melindungi diri daripada musuh. Selain daripada buaya, biawak, apa-apa yang berkulit bersisik keras. Okey. Okey, kemudian kita tengok kuda. Okey, kumpulan kuda, arnab, katak. Okey, selain pada kuda, arnab dan katak, ada lagi haiwan-haiwan yang lain. Okey, kuda, arnab dan katak ni dia mempunyai otot yang sangat kuat. Okey, otot yang sangat kuat untuk bergerak. Maknanya bergerak pantas. Okey, dia akan bergerak pantas apabila musuh datang menyerangnya. Okey, jadi disebabkan otot ni yang kuat, dia boleh bergerak untuk menyelamatkan diri daripada musuh. Okey, apakah haiwan selain daripada yang saya tunjukkan ini yang sama ciri-cirinya? Okey, murid boleh fikirkan. Okey. Yang mempunyai otot yang kuat. Kalau kita tengok dia boleh lari daripada musuh kalau kita kejar. Selain pada kuda, arnab dan katak. Okey, murid-murid boleh fikirkan apa jawapannya selain pada yang saya tunjukkan. Okey, kemudian kita tengok kumpulan kumpulan yang mempunyai ciri-ciri khas tanduk yang tajam. Okey, tanduk yang tajam. Okey, tanduk yang tajam seperti rusa, kerbau, seladang, lembu. Okey, ada lagi haiwan-haiwan yang mempunyai tanduk jenis dalam kumpulan-kumpulan seperti lembu lah, rusa, kambing. Okey, jadi tanduk yang tajam ni adalah ciri-ciri khas yang ada pada haiwan ini supaya dia dapat menggunakannya untuk mempertahankan diri. Contohnya kalau ada musuh, dia boleh menakutkan musuh tu dengan menggunakan tanduknya yang tajam. Okey. Okey, apa lagi ciri selain daripada tanduk yang ada pada rusa, kerbau dan seladang ni? Okey, apa cara lain selain daripada tanduk, ciri-ciri khas yang dia ada? Okey, murid-murid boleh fikirkan. Okey, kemudian mungkin dia mempunyai kaki yang kuat untuk menendang musuh sekiranya musuh mengganggunya. Okey, jadi mempunyai kaki yang kuat, dia boleh tendang. Okey, ataupun dia mempunyai ciri-ciri khas badan yang besar. Okey, itu adalah ciri-ciri khas yang lain selain daripada tanduk yang tajam. Okey. Kita tengok kat bawah ni ada sikit persoalan. Bagaimanakah ciri-ciri khas pada anggota badan haiwan melindunginya daripada musuh? Jelaskan dengan contoh ciri-ciri khas tersebut. Okey, bagaimana ciri-ciri khas ni? Okey, ciri-ciri khas ni yang saya cakap tadi dah, tanduk yang tajam, mempunyai gigi yang tajam, mempunyai badan kaki yang kuat. Okey, dengan adanya ciri-ciri yang ada, tanduk yang tajam, kaki yang kuat, otot ataupun otot yang kuat, dia dapat melindungi diri daripada musuh. Okey, itu adalah ciri-ciri khas. Saya dah jelaskan. Okey. Kemudian di sini kita tengok sesetengah haiwan seperti kerbau, badak dan gajah juga mempunyai kulit yang tebal dan keras. Okey, bagaimanakah kulit yang tebal dan keras melindungi haiwan daripada musuh? Okey, jadi kita nak bincangkan bagaimana kulit tebal dengan keras ni boleh melindungi musuh. Okey, mungkin contohnya lah ada haiwan yang ganas yang cuba mencederakan dia. Mungkin kulit yang tebal dan keras itu dapat mengelakkan daripada kecederaan yang teruk. Okey, jadi kulit yang tebal dan keras ni juga dapat melindungi organ-organ dalam badan kerbau dan
badak setergajah tersebut. Jadi lukanya, kecerahannya tidak teruk sekiranya kulit dia tebal lah dan keras. Mengelakkan daripada berlaku kecederaan yang lebih teruk. Itu adalah keistimewaan kulit yang tebal dan keras. Kemudian kita tengok kat sini, tadi kita dah sentuh pada tentang ciri-ciri khas. Ini adalah yang kedua, iaitu ciri-ciri tingkah laku khas. Dia ada dua, satu ciri-ciri khas haiwan, satu lagi ciri-ciri tingkah laku. Tingkah laku ni adalah perbuatan. Perbuatan yang dilakukan untuk melindungi diri dia daripada musuh. Yang tadi ciri-ciri khas yang ada pada badannya, fizikal dia, contoh cengkerang, tanduk, sengat, bisa, penyepit, itu adalah ciri-ciri khas yang ada pada fizikal dia. Yang ini adalah ciri-ciri tingkah laku. Tingkah laku ni adalah ciri-ciri perbuatan dia. Perbuatan yang istimewa yang dia lakukan untuk melindungi diri dia daripada musuh. Jadi kita tengok yang pertama adalah landak. Landak dia mempunyai ciri-ciri tingkah laku khas yang dapat melindungi diri daripada musuh. Jadi landak dia akan melari memecut ke dalam bawah tanah. Ni bukan datang. Ke dalam bawah tanah apabila diserang musuh. Jadi dia dah berlari, tapi bila dia lari tu tak laju, dia gagal melarikan diri, landak ni dia akan kembangkan duri dia yang tajam pada badannya dan untuk menakutkan musuh. Jadi musuh yang cuba menyentuhnya tu akan tercucuklah duri yang ada pada badannya. Bila dia mengembangkan, dia akan mengeluarkan duri pada badannya. Jadi itu adalah ciri-ciri tingkah laku dia. Tingkah laku yang dia lakukan. Dia akan buat. Sebab dia menggunakan ciri-ciri khas yang ada pada badan dia untuk melakukan tingkah laku yang khas yang ada pada dirinya. Dia mempunyai tingkah laku yang khas, iaitu melarikan masuk bawah tanah, kemudian dia akan kembangkan duri dia menggunakan ciri khas yang ada pada tubuh badan dia, iaitu duri. Di sini kita tengok ada sedikit info sains. Duri landak sebenarnya ialah bulu keras yang berceracak tajam yang melindungi landak. Jadi dia adalah, duri landak ni dia bulu yang keras. Sejenis bulu yang keras, yang berceracak, maknanya yang tajam lah. Dia dapat melindungi landak. Itu adalah info sains yang murid-murid perlu tahu. Dia sebenarnya bulu keras. Bulu keras, bukannya duri. Duri landak ni kita panggil dia sejenis bulu yang keras dan tajam. Duri pada badan seekor landak, dia mencecah hingga 30,000 duri. Maknanya dekat badan landak ni mempunyai 30 batang duri lah. Jadi duri ini akan melekat dengan sedikit sentuhan pada kulit musuh. Maknanya dia boleh melekat pada kulit musuh yang tersentuh. Jadi pada kulit musuh yang cuba menangkap atau menyentuhnya lah. Kalau cuba menyentuh dan menangkapnya, duri ini akan melekatlah pada musuh tersebut. Jadi kita tengok sebelah sini ikan buntal. Ada yang murid pernah lihat ikan buntal. Ikan buntal ni dia mempunyai ciri tingkah laku khas, iaitu dia akan mengembungkan badannya yang berduri tajam tu. Badan dia dah berduri tajam, dia akan kembungkan. Kembungkan sehingga saiznya 3 kali ganda. Daripada badan dia kecil, dia kembungkan 3 kali ganda, maknanya lagi besar. Untuk menakutkan musuh. Itu adalah tingkah laku yang ikan buntal akan lakukan apabila ada musuh. Jadi ikan buntal juga dia mempunyai racun. Dia mengeluarkan racun. Ada racun pada badan dia ni. Jadi itu adalah tingkah laku khas pada ikan buntal dan landak. Seterusnya kita tengok cicak. Cicak dia mempunyai tingkah laku, ciri-ciri khas tingkah laku. Yang ada pada dia memutuskan ekornya.
Okey, murid-murid pernah lihat kan ekor cicak putus tapi dia tak mati. Okey, cicak ni dia tak akan mati sekiranya ekor dia putus sebab ekor dia akan bertumbuh. Okey, jadi cicak ni dia akan memutuskan ekornya apabila diserang. Okey, bila diserang dia akan putuskan ekor dia. Okey, kenapa dia putuskan ekor dia? Cara ni dia dapat menyebabkan musuh tu macam lalai lah. Okey, jadi sementara musuh tu lalai melihat ekor dia yang bergerak-gerak tu, cicak tu dapatlah melarikan diri. Itu adalah tingkah laku yang dilakukan supaya dia tidak ditangkap oleh musuh. Jadi musuh tersebut dia akan tangkap ekor yang diputuskan, jadi tapi badannya dia tak tangkap. Jadi dia sempatlah melarikan diri dengan cara tingkah laku yang dia buat tu, memutuskan ekornya. Okey. Kemudian sotong gurita. Okey, sotong dan gurita. Okey, sotong dan gurita ni dia beza. Sejenis sotong jugalah tapi gurita ni dia lagi besar lah. Okey, akan mengembungkan dakwat hitam. Okey, mengembungkan dakwat hitam dia dan memancutkan dakwat hitam ke arah musuh. Okey, dia kembungkan, lepas tu dia pancutkan dakwat hitam itu ke arah musuh apabila diserang. Jadi kemudian akan melarikan dirilah dengan pantas untuk melarikan dirilah. Dia larikan diri dengan pantas lah. Okey, jadi dengan adanya dakwat hitam yang dipancutkan ke arah musuh, dia kan warna hitam kan, jadi dia dapat melalaikan musuh tersebut dengan dakwat hitam tu, dan musuh tak nampak, gelap, dia dapatlah larikan diri. Itu tingkah laku khas dia, dia keluarkan dakwat hitam. Okey. Okey, kemudian kita tengok kura-kura. Okey, kura-kura selain dia mempunyai ciri khas, dia mempunyai tingkah laku. Okey, tingkah laku khas. Tenggiling pun sama, ulat gonggok pun sama. Okey. Ulat gonggok selain dia mengeluarkan bau, dia mempunyai tingkah laku khas. Tenggiling dia selain pada kulit mempunyai ciri-ciri khas kulit yang keras, sisik yang keras, dia mempunyai tingkah laku khas juga. Begitu juga dengan kura-kura. Selain daripada cengkerang yang keras, dia mempunyai tingkah laku khas. Apa tingkah laku khas bagi kura-kura? Okey, dia masukkan badannya ke dalam cengkerang. Itu tingkah laku dia. Jadi dia dapat menyorokkanlah diri. Musuh tak akan tangkaplah sebab dia tak akan makanlah kulit yang keras tu kan. Okey, jadi dia duduk dalam cengkerang dia. Itu tingkah laku dia. Kalau tenggiling, dia akan menggulungkan diri dia. Dia gulungkan diri dia, dia masukkan kepalanya ke dalam supaya musuh tak nampak kepala dia. Jadi bila dia masukkan kepalanya ke dalam, musuh tak dapatlah nampak dia, dia dapat selamatlah daripada musuh. Jadi begitu juga dengan ulat gonggok. Okey, macam ni dia cakap. Ulat gonggok ni cakap, saya juga akan menggulungkan diri untuk melindungi kepala saya apabila berasa terancam. Walaupun ulat gonggok tu kecil, dia tetap menggulungkan diri. Dia menggulungkan diri lama, dia akan tergulung je lah. Tapi bila musuh dah tak ada, dia akan jalan seperti biasa. Okey. Jadi kura-kura akan memasukkan badannya ke dalam cengkerang apabila ada musuh mengancam. Manakala tenggiling dan ulat gonggok akan menggulungkan anggota badannya bagi melindungi kepalanya daripada ancaman musuh. Itu tingkah laku khas yang ada pada 3 haiwan ini. Kura-kura, tenggiling dan ulat gonggok. Okey, memasukkan badan-badannya ke dalam cengkerang, menggulungkan dirinya apabila terancam. Okey. Okey, kemudian kita tengok kat sini. Okey, ni maaf ni ada masalah sikit. Kita tengok gajah. Okey, gajah. Gajah dia mempunyai tingkah laku khas, iaitu ciri-ciri khas tingkah laku yang ada selain daripada kulit yang tebal dan keras, ciri-ciri khas dia mempunyai tingkah laku iaitu hidup secara berkumpulan. Tingkah laku dia kita tengok dia hidup secara berkumpulan. Kenapa dia hidup secara berkumpulan? Dia untuk melindungi diri dia daripada musuh, mengurangkan risiko. Jadi bila gajah ni banyak sangat dalam kumpulan, musuh takutlah nak dekat dengan kumpulan tersebut sebab kumpulan itu dalam keadaan yang banyak. Okey, begitu juga dengan semut. Semut pun sama. Semut yang banyak-banyak tu kan, dia duduk dalam kumpulan. Okey, jadi itu adalah gajah dan semut. Okey, saya harap murid-murid faham
apa yang saya bincangkan pada hari ini, iaitu saya membincangkan tentang kemandirian spesies haiwan, bagaimana cara haiwan melindungi diri daripada musuh, iaitu dengan 2 cara, iaitu ciri-ciri khas haiwan dan ciri-ciri tingkah laku khas haiwan. Okey, ciri-ciri khas haiwan, saya ulang balik. Okey, ciri-ciri khas haiwan iaitu cengkerang yang keras seperti ketam dan kura-kura, mempunyai sengat seperti tebuan, lebah dan lipan. Okey, ini adalah sengat dan mengeluarkan bisa. Kemudian mengeluarkan bau. Ciri-ciri khas dia mengeluarkan bau seperti pepijat, kumbang dan lipas. Menyamar ni penyamaran ni iaitu corak pada bahagian sayap dia tu, seperti rama-rama, iaitu penyamaran lah. Penyamaran kita panggil. Selain pada rama-rama, belalang juga mempunyai ciri-ciri penyamaran. Okey, belalang kayu kan. Kita nampak ada sejenis belalang kayu tu, bentuk dia macam kayu. Itu pun penyamaran untuk mengelirukan musuh. Okey, kemudian sisik dan kulit yang keras. Okey, yang ada pada buaya, biawak, ikan arapaima. Okey, itu adalah sisik yang keras. Ciri khas yang ada. Okey, otot kaki yang kuat seperti kuda, mempunyai ciri-ciri khas otot yang kuat. Kemudian mempunyai tanduk yang tajam seperti rusa, kerbau dan seladang. Ini adalah ciri-ciri khas yang ada pada mempunyai tanduk yang tajam. Okey, kemudian tingkah laku khas. Okey, tingkah laku khas saya dah terangkan satu-satu tadi. Landak macam mana. Tingkah laku ni khas ni dia ada keistimewaan pada setiap haiwan. Okey, seperti contohnya landak, dia akan mengembangkan duri dia yang tajam. Ikan buntal, dia mengembungkan tiga kali ganda saiz badan dia. Kemudian mempunyai racun. Itu tingkah laku dia. Cicak memutuskan ekornya. Sotong gurita memancutkan dakwat hitam. Kura-kura memasukkan anggota badan dalam cengkerang. Tenggiling, ulat gonggok menggulungkan badannya. Itu adalah ciri-ciri khas. Gajah hidup dalam kumpulan. Semut pun hidup di dalam kumpulan. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini, 2 topik, iaitu maksud kemandirian spesies, ciri-ciri khas haiwan dan ciri-ciri tingkah laku khas haiwan yang saya sentuh hari ini. Itu benda yang berbeza dan murid kena faham. Okey, selepas ni saya akan beri nota. Kemudian saya akan bagi latihan untuk murid kelaskan ciri-ciri khas dan ciri-ciri tingkah laku khas yang ada pada haiwan untuk memastikan kemandirian spesies. Okay, saya akan bagi nota dan latihan. Murid seperti biasalah, murid salin dalam buku biru. Kemudian murid jawab latihan yang saya berikan. Nak print ataupun salin pun saya tak kisah. Yang penting segala lembaran tersebut mestilah ditampal di dalam buku tulisan biru. Jadi saya tak nak segala lembaran itu bersepak ataupun tidak teratur lah penyusunannya. Jadi biar dia duduk dalam buku sains warna biru. Okey, sekiranya kalau dah habis buku sains tu, tolong beli di luar lah. Yang panjang, buku panjang juga. Lekatkan di bahagian belakang. Sekiranya buku dah habis. Okey, kalau buku ada lagi, teruskan. Okey, jadi saya harap murid-murid faham apa yang saya ajar hari ini. Sekiranya keliru dan tidak faham, murid-murid boleh rujuk buku teks, tajuk haiwan, dan tak faham juga murid-murid boleh WhatsApp saya apa yang tak faham ataupun telefon saya. Jadi insya-Allah saya akan cuba selesaikan satu persatu, dan saya harap tugasan saya yang lepas-lepas murid siapkan. Saya akan buat senarai semak kerja-kerja murid yang dah siap. Okey, jadi saya akan letak nama dalam grup WhatsApp untuk saya semak kerja-kerja yang dah hantar. Sebab saya bila dah ramai sangat ni, saya tak ingat
murid yang mana kan. Jadi nanti saya letak senarai semak. Sekiranya murid dah hantar, murid tikkan pada senarai semak yang cikgu berikan. Okey, jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih. Berjumpa lagi pada minggu depan dengan topik yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.